Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahmi Hadi bin Nasaruddin. Untuk hari ini kita akan membincangkan tentang topik pernikahan secara online. Apa itu pernikahan secara online ya? Seperti kita tahu, pernikahan ini kita selalu buat di masjid, iaitu di mana kita harus memenuhi syarat-syarat pernikahan, iaitu kena ada wali, kena ada dua belah pihak seperti pihak suami dan isteri, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pernikahan. Tetapi untuk pernikahan secara online, kita akan melakukan pernikahan secara atas talian, di mana kita memerlukan telefon ataupun gadget untuk melakukan proses pernikahan tersebut. Jadi apa hukum pernikahan secara online ini? Jadi berdasarkan maqasid fiqhiyah, kita telah dapat merumuskan terdapat dua maqasid fiqhiyah yang terlibat di dalam pernikahan secara online ini. Yang pertama ialah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, iaitu kesukaran kepada kemudahan. Kenapa pernikahan secara online ini dikatakan perlu di situasi sekarang? Ini kerana COVID-19 yang telah berlaku di Malaysia ataupun di dunia ini sangat-sangat membawa kemudaratan ataupun membawa bahaya. Jadi kesukaran ini di mana suami dan isteri tidak boleh keluar daripada rumah. Jadi disebabkan itu, pernikahan secara online ini perlu kerana untuk mengelakkan kesukaran kepada dua-dua belah pihak, di mana kesukaran itu boleh membuat kedua-dua belah pihak menjangkiti jangkitan virus COVID-19 ini. Jadi untuk hukum kedua, kita akan ada hukum ad-dararu yuzal, iaitu kemudaratan mesti dihilangkan. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini sangat-sangat membawa kemudaratan dan malah dia boleh membuatkan kematian kepada sesiapa yang menghidapnya. Jadi disebabkan itu, pernikahan secara online ni harus hukumnya kerana ia boleh membawa kemudaratan kepada kedua-dua belah pihak, sama ada pihak lelaki ataupun pihak perempuan. Jadi mesti ada yang tertanya-tanya, apa hukumnya untuk pernikahan secara online? Jadi hukumnya tentunya adalah harus dan sah. Jadi apa maqasid syariah untuk pernikahan secara online ni? Maqasid syariah untuk pernikahan secara online, yang pertama melibatkan agama. Kenapa agama? Seperti kita tahu, pernikahan ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW, dan juga adanya pernikahan ini kerana untuk mengelakkan berlakunya zina di antara kedua-dua belah pihak. Jadi untuk mengelakkan berlakunya zina, iaitu persetubuhan yang haram. Jadi dengan itu adanya pernikahan. Yang kedua ialah untuk melibatkan keturunan. Keturunan di mana kita harus melangsungkan keturunan kita kerana itu melibatkan untuk masa depan. Jadi untuk melangsungkan hubungan antara manusia, jadi disebabkan itu kita perlunya pernikahan. Yang ketiga adalah akal. Ada yang tertanya, kenapa akal? Apa melibatkan akal dengan pernikahan ini? Itu kerana seperti yang kita tahu, nafsu di dalam badan manusia dikawal oleh akal dan juga keimanan seseorang. Jadi apabila nafsu seseorang itu membuak-buak kerana tidak dapat melakukan pernikahan, jadi disebabkan itu akalnya akan menjadi tidak waras, kerana nafsu yang membuakkan itu menjadikan akalnya kurang waras. Jadi disebabkan itu kita kena mempercepatkan pernikahan. Jadi dengan adanya pernikahan secara online ini akan mempercepatkan pernikahan itu, dan semestinya pernikahan ini tidak boleh dilakukan begitu saja, tapi dengan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi dengan ini berakhir sudah penerangan saya tentang pernikahan secara online. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.